Okey, Assalamualaikum. Selamat malam kembali bersama dengan saya. Kita bersiaran secara langsung. Langsung straight terus kepada anda semua. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi memberikan perhatian anda. Tadi kita dah bersama dengan Cimai untuk segmen Inilah Ceritaku. Dan seperti biasa, setiap Isnin 10.30 minit malam kita akan bersama dengan segmen Tanya Dr. Forex. Apa saja persoalan yang melibatkan Elliott Wave, bacaan Elliott Wave ataupun apa saja, ya, anda boleh ajukan kepada kami. Dan jangan lupa, kalau anda terlepas tadi peluang untuk mendengar pengalaman yang menarik daripada Cimai, anda boleh terus ke laman YouTube channel kami. Di sana kami menyediakan playlist khas, maknanya setiap segmen ada. Anda boleh tengok ulangan cikgu, no name pun sama juga. Yang lepas-lepas semua ada lagi dalam simpanan di YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe. Baik, Alhamdulillah, malam ni episod yang ke-23 cikgu. 23 lagi satu episod untuk genap 6 bulan. Saya on secara live di Konti CTC dan juga di rumah. Campur dengan rumah PKP campur lah. dengan rumah lah PKP 2 bulan ke 1 bulan? 2 bulan kan? Berapa lama kita? 2 bulan. Itu 3 bulan ke 3 kali je? 3 bulan? 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Okey lah, sebab kita start bulan 4. Lepas tu kita boleh keluar balik ujung bulan 5, bulan 6 kan. Okey. Baik, itulah dia. Banyak perkongsian. Mungkin ada yang terlepas, mungkin ada nak tengok episod yang pertama, yang kedua, yang ke-10, anda boleh ke YouTube channel kami, tak ada masalah. Kalau dah sampai sana, singgah-singgah lah, tak kisah. Subscribe, tekan lonceng, supaya anda akan menjadi orang pertama akan diberitahu. Lonceng tu untuk apa Pak Su? Notification Maksudnya kalau ada new update, dia akan loncengkan dekat setiap yang subscribe dengan tekan lonceng tu. Okey. Itu peranan dia. Baik, okay. Sofia Amir Hamzah, salam selamat malam DJ. Waalaikumsalam, selamat malam. Fitri Hakim, salam Pak Su dan juga Cikgu Nonim. Waalaikumsalam. Fikri Syarif, Assalamualaikum DJ Pak Su dan juga Cikgu NN, semoga sihat selalu. Ejaan dia LO jadi Lalo lah. Acik Wanaida, Assalamualaikum. Doktor dan juga Pak Su, Waalaikumsalam. Prato, wah ni Prato daripada Indonesia ni. Assalamualaikum semua. Siapa? Prato Udi. Ya. Dia tadi pun ada mengikuti segmen yang pertama. Ni segmen yang kedua. Ni Alhamdulillah rakan kita daripada Indonesia. Kalau nak datang sini nak Muhammad Khairi, tak nak cakap ke tu? Mana? Muhammad Khairi. Muhammad Khairi. Baik, Waki, Assalamualaikum. Doktor dan juga Pak Su, Waalaikumsalam. Muhammad Yasin, Assalam semua. Waalaikumsalam. Pak Su selalu okey. Terima kasih Muhammad Khairi Maulana. Minggu lepas sempat tengok kat YouTube. Kali ni dapat sebab pindah rumah. Kali ni okey, tanya soalan Waki. Tanya soalan. Ada yang rasa macam tak faham ke, kurang jelas ke, minta je cikgu terangkan. Doktor mesti ada ubat. Okey, saya doakan cikgu sentiasa sihat daripada Muhammad Yasin. Terima kasih Muhammad Yasin. Asif Muhammad Hafiz, ni Asif Suhaimi ke, ni ke Syami ke? Bukan. Asif Muhammad Hafiz. Ini saya kenal ni. Kenal ya. Saya ingatkan Syami punya budak yang pelakon tu. Okey, Sophia, ni dia jemput kawan untuk melihat. Bagus. Kemudian kita ada Razman Abdullah, doktor, dan juga DJ Pak Su, Assalamualaikum. Syafiq Jacob, kita mengucapkan salam, terima kasih. Saya JJ dulu. Nanti saya suruh cikgu tengokkan JJ. Prato, sama-sama kita lihat macam mana jangkaan Prato betul ataupun tidak. Assalamualaikum daripada siapa ni? Muhammad Arha. Okey, cikgu, untuk hari ini kita nak mulakan dengan okey, untuk malam ni tetamu jemputan saya tak bawa. Itulah hari ini. Biasanya ada je orang sebelah kan. Biasanya ada sebab kali ni kita bagi full 1 jam tentang analisis, tentang apa yang kita boleh bincangkan tentang contoh cara grow account kan. Okey.
So sebelum kita start dengan analisis kita, Baik. so far selama 6 bulan ni Pak Su dengan Boboy ni, macam mana tahap pemahaman Elewave Pak Su dengan Boboy? Memang sedikit suka, agak suka, memang tak boleh absorb langsung? Boleh absorb. Okey. Kita boleh tahu bila penerangan daripada cikgu depan-depan macam ni pun, dia pemahaman dia makin cepat masuk. Tapi bila sendirian tu dia dah jadi blur balik. Dia itu memang mafla tak buka habisan ni. Okey, betul. Itu memang ramai yang alami macam tu. Bila dia baca nota saya, tengok video saya, semua dah faham dah ni. Sekali dia duduk seorang-seorang, dia buka chat, dia tonong lama-lama dia blur, tak tahu nak buat apa. Betul. So macam mana cikgu untuk memudahkan benda-benda ni semua? Memudahkannya, sebab bila cakap nak memudahkan ni, okey, seperti last week saya ajak Afiq PBT lah. Afiq Fibo. Okey, macam apa yang Afiq cakap sama juga apa yang saya buat sebelum di awal permulaan bagaimana saya nak belajar Elewave. Okey, rasanya saya tak pernah cerita lagi ke saya dah cerita, saya lupa. Okey, macam mana saya terjebak dengan Elewave ni? Sebab satu perkara saja. Sebab saya punya persekitaran, okey, ada 2 orang kawan saya yang trade menggunakan Elewave. Rasanya saya pernah cerita kot, saya dah tak ingat, kurang pasti. Okey, so saya tak apa, saya cerita lagi. Dia menggunakan Elewave. Okay, so Elewave, kami dalam satu grup tu ada beberapa orang. So dia sentiasa update. Dia 2 orang ni cakap English kan, cakap bahasa lain. Kiranya saya faham bahasa Malaysia je kan, dia cakap bahasa lain. So benda ni bahasa apa ni? So niat kita nak belajar ni membara-bara lah. Okay, so selepas dia orang selalu discuss semua, sometimes 80% prediction dia orang ni kelihatan tepat, sebab mostly dia orang main dia punya analisis tu hour 4 daily ke atas. Okey, so bila kita cakap tentang time frame yang besar ni, kebanyakannya Elewave ni dia memberi gambaran yang tepat. Sebab bila news datang kan, dia hanya kacau sementara je. Masuk sementara tu mungkin sehari 2 hari. Okey. Tapi bila kita sebut counting di time frame yang besar kan, macam daily kan. Baik. So news yang datang semua ni tak ada masalah. Ada macam saya sebut sebelum ni, ada news dia menjadi pemangkin wave tersebut. Contohnya ketika itu memang major trend dia nak turun, major news yang keluar tu dia tambah minyak lagi, makin terus turun. Okey, ada ketika news tu dia bagi dalam wave ni dia bagi whipsaw kan, turun naik. Okey, so mana yang trade di time frame yang kecil, of course dia akan terkena stop loss sebelum news tu, sebelum besok lusa kita perasan hari ni kita kena stop loss, besok dia sambung balik turun. Kita punya mengikut arah yang kita masuk. So that's why kalau dengan Elewave ni, terutama di time frame yang besar, so setakat news 100 speed contoh kan, dia naik tu, contohnya tadi dia pemangkin, mula-mula. Baik. So katakan ketika tu news tu bad, so tak bagus untuk data tu, tak bagus untuk sesetengah currency. So maka dia akan, contoh tadi naik. Tadi turun kan, ni naik pula. So dia naik pun dia tak duduk lama kat atas tu. Kalau kita perasan, dia ambil masa. Kalau dia naik hari ni, naik je kan, dia ambil masa untuk turun. So bila dia turun tu, baru kita assume dia sebagai resume trend balik, resume major trend tu di mana para education selalu akan tengok di daily ataupun hour 4 ke atas. Sebab bila kita zoom in kan, hour 4 tu sebenarnya dia boleh dia ada di dalam daily punya counting. Okay, so that's why itu menyebabkan saya, walaupun saya tak berapa mahir, memang saya tak mahir lah
2007 saya ingat lagi. Memang pening. Sebab waktu tu kita consider kan alert wave ni, bila kita newbies 1 2 3 4 5 ABC tu yang paling menyusahkan, menyukarkan adalah mana wave 1. Macam mana kita nak plot 1 2 3 4 5 ni? Baik. Betul ke ni? Dia buat lain, saya buat lain. Macam mana saya nak tahu saya punya kiraan ni betul? Kan kiraan kawan-kawan tu betul. So mana satu yang betul, yang sebetul-betulnya, kan? So itulah yang terjadi kepada newbie-newbie sekarang. Contohnya lah, dia bagi kat saya, cikgu ini accounting untuk GBP USD. Okey, dia bagi. Tapi cikgu, saya tengok accounting saya ni nak menurun, kawan saya punya accounting ni nak menaik. Kan? So dia rasa confused. Mana satu ni? Sebab bila kita selalunya education ni, dia seeloknya berada di dalam satu group, berbanding dia buat seorang-seorang dekat rumah, and then dia buat shop sendiri, orang cakap kan. So bila dia ada dalam satu group, kita boleh saling membantu, bertukar pendapat dan bagi idea mengenai kiraan cara counting sesuatu pair lah. Okay. So dari situ dia mesti akan wujud. Sekiranya dia dah boleh buat counting kan, dia akan wujud pula di situ, betul ke counting yang dia buat. Bila dah boleh counting, dia tak confident pula dengan counting dia. Kan? Betul ke yang counting dia buat? Sebab sebelah lagi seorang lagi dalam grup tu, dia counting menaik pula. Okey. Dia seorang turun, seorang naik kan? Seorang turun, seorang naik. So macam mana kita nak kena pasti kita nak tahu counting tu kita betul. Baik. Kan? Okey, sebenarnya dalam alert wave tu, kalau berlaku macam tu, memang itu sebenarnya bukan isu besar. Macam sebelum ni saya pernah cakap kan, masa dengan Afiq PBT tu pun kita pernah bercakap tentang memang alert wave ni subjektif. So bila subjektif mata trader ni dia berbeza. Ada yang nampak A, ada yang nampak B, ada yang nampak C. So pelbagai andaian yang boleh dibuat. Baik. Cuma yang pentingnya kita ingat dan kita follow dia punya rules sahaja. Basic dia tu sahaja. So bagi kawan-kawan kat sana yang masih belajar, masih keep on learning macam mana nak counting alert wave punya wave, macam mana nak detect ini adalah correction wave ataupun impulsive wave, jangan putus asa. Sebab nanti sometime apabila kita dah selalu tengok market, maksudnya kita buat counting, kita tengok analisis orang lain, selalu bermain dengan bentuk-bentuk pattern di dalam alert wave, bentuk-bentuk impulsive wave, nanti secara automatik nanti kita punya apa kita cakap, minda secara tak langsung boleh faham. Okay. Boleh faham dan boleh tangkap. So maksudnya di kat situ, kemudian kita boleh buat pula di pair-pair yang lain. Buat masa ni mungkin ada setengah trader yang tumpu pada satu pair saja kan. Okey. Dia sebenarnya alert wave ni semua pair kita boleh buat counting. Tapi yelah, bila kita cakap tentang kita masih baru, so kita nak buat analisis kat GU pun tak lepas-lepas. Itulah masalah dia, kan? cikgu. So macam mana kita nak pergi ke pair lain pula, cikgu? Betul tak? Pak Su, kat PU GU ni pun tak dapat. Tak lepas lagi. So sebenarnya kalau tanya saya, benda tu memang dia akan berlaku. Okay, dia akan berlaku. So kalau tak nampak, selalu saya cakap kat student saya, kalau tak nampak jangan push dekat pair tu, ataupun jangan trade kat pair tersebut. Maknanya kita boleh cari pair lain. Kita boleh cari pair lain yang kita boleh nampak jelas dia punya wave. Okey, sebagai contoh, nampak jelas dia punya wave. So hari ni saya tunjuk antara contoh yang kita boleh nampak jelas dia punya wave. Baik. So kita tengok sementara tu, bagi saya tengok dulu. Okey, tengok dulu. Sebenarnya tu kepada semua, teruskan menghantar komen anda. Kalau ada apa saja yang bermain dalam fikiran, rasa tak jelas, rasa perlukan sedikit sentuhan ataupun pencerahan daripada cikgu,
Meh kita komen. Okey. Mungkin komen anda bantu orang lain. Okey. Okey, ni contoh So kalau kita tengok dekat pair yang saya tunjuk sekarang ni, Euro NZD. Okey. Euro NZD Okey, Euro NZD. So correction wave selalunya dia berbentuk kalau simple correction wave dia berbentuk 3 wave sahaja. Correction. Baik. Simple pula ABC saja. So dia berbentuk A B C. So dia ada 3 kenaikan. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah yang paling simple. A B C. Nampak tak lepas tu? Belum, dekat saya belum keluar. Kejap. Ya, technical manager kita macam mana? Okey. Dah keluar? Okey, ini contoh di Euro NZD di 4 hours punya time frame. Okey. So ini key dia yang sebenarnya kita kena mahirkan. Pak Su dah nampak? Sekejap. Saya mungkin dia 2-3 saat lewat sikit. Okey, sementara tu haus pula. Tak nampak Okey, Muhammad Yasin dah nampak bila Pak Su dah nampak, kalau kau tak nampak tu problem tu. Okey, ini pair apa cikgu? Euro NZD. Baik. Mari kita saksikan bagaimanakah penjelasannya tadi. Okey, seperti yang saya selalu sebut kan, correction wave ni dia ada banyak pattern. So kita tumpu pada yang simple dulu. Kita ni baru belajar. Betul tak Basu? Kita baru belajar tu, kita cari yang paling simple. Simple correction wave berbentuk ABC sahaja. Okey, berbentuk ABC. So kat sini jelas nampak 1 2 3. 1 2 3. So itu adalah bentuk correction. Selepas correction dia akan sambung apa Basu? Dia akan sambung dia punya trend lah. Betul. So, kalau kita tengok trend dia daripada atas ni, memang kita nampak, kita boleh katakan trend sekarang ni adalah menurun. Betul tak? Ya. So ini ABC correction wave. Selepas correction dia akan sambung turun balik lah. Kalau ikut asal ni sekarang dia sambung turun balik. So sama juga ni yang di sebelah ni, ABC. Kita nampak simple sangat kan? Okey. Ini memang mendapati syarat correction wave ABC. Betul dia turun ABC, betul dia start turun. Nah, so selepas ABC pun dia ada membuat 5 wave down. So cara dia itulah, kita kena pasti di mana correction wave dahulu. Senang kan? Sebab correction wave macam saya sebut, kalau keadaan menurun, ABC dia mestilah ke atas. Betul. Kalau keadaan menaik, ABC dia ke bawah. Ke bawah. So bila nampak 3 wave, lepas tu dia sambung turun, ini automatik kita dah tahu ini adalah bentuk correction wave. Sini pun berbentuk correction wave. Okey, ada orang cakap pula, cikgu ini 5 wave ni macam mana? Kan? 5 wave ni macam mana? Ini bukan simple. Ini bukan simple correction. Ini dalam ni ada A, B, ini C. Okey, ini wave A, ini wave B. So dalam ni ada A, B, C lagi. So dengan erti kata lain, dia macam ni. Mana? Okey, A, B, ini C. Macam tu. Okey. Okay, that's why kalau yang baru macam tu dia tak faham lah. Memang tak faham lah dia belangak. Kan, that's why first kali tak faham tu, maksud saya bukan saya tak nak ajar, abai kan, sebab kita kena tumpu dulu yang basic ni dulu, cari yang ni dulu. Kalau kita bagi sekaligus, sebab dalam correction wave ni dia pattern dia ada banyak. Dia boleh bentuk macam ni, dia boleh bentuk double complex correction, triple complex correction yang melibatkan kiraan tu daripada ABC ditukar kepada WSY. So dalam WSY tu ada ABCX, ABC. ABCX, ABC ni maksudnya dia wave satu pattern bergabung dengan pattern yang lain. Oh, okey. So yang level-level ini level bukan newbies boleh buat dahulu.
Okay, so maksudnya saya galakkan cari yang ni dulu, ABC. Sebab dalam elite wave, dalam contoh dalam fasa belajar, bila kita cari tak bermaksud kita terus masuk market. Itu yang kena tahu. Kita nak belajar, kita nak memahami elite wave. So bila kita nampak, kita tengok monitor ataupun kita masuk position base kepada di account demo sahaja. Sebab yelah, bila kita sebut kita newbies, kita terus masuk dengan di account sebenar, so itu pun sebenarnya dah salah. Sebab kita baru nak belajar kan, nak belajar bentuk wave, kita dah masuk di account yang real, so tak boleh. So that's why kena faham apa niat yang saya nak sampaikan malam ni, di mana belajar simple correction dahulu, ABC jelas nampak kan. So dia berpandu kan kepada major trend. So major trend kalau dia turun, ABC dia ke atas. Kalau major trend menaik, ABC bawah. Dia ke bawah. Baik. Okey. Itu kita fahamkan dulu macam mana nak tahu ABC ni. Ya, kalau menurun, dia A dia kena ke atas dan C-nya pun kena di atas. Okey. Itu betul. ABC kan. Baik. Susah juga ni. Bukan susah, bila ada cikgu tu kita boleh nampak lah cikgu tunjukkan contoh kan depan ni. Bila sendiri ni, mana aku nak letak ABC ni, macam mana boleh ada ABC ni. Dia jadi macam tu. That's why ini yang paling simple. Nampak tiga wave tu, okay, ini ABC ni. So selepas ABC, selepas bentuk ABC ni, dia mesti ada impulsive wave. Okay. Sebab ABC hanya berlaku di wave 2 dan wave 4. Okay. 2 dan juga 4. Di major trend, di time frame yang besar. Okay, selagi dia tak complete cycle tu lagi, dia mesti ada di time frame 2 dan 4. So masuk 2 tu, dalam wave 2 tu adalah wave correction. Wave 4 tu pun adalah correction. So selepas correction, dia masuk ke wave 3 kan. Wave 3 tu adalah impulsive wave. Mesti ada 5 wave. So selepas wave 4 pun dia akan ada wave 5. So wave 5 tu pun adalah wave impulsive wave. So perkara-perkara basic yang ni kita kena amalkan dan kita kena tahu. Maksud tahu tu, okay, contoh macam ni, 1, 2, 3, 4, ini 5. Kalau 4 hours, ini kita boleh labelkan sebagai, ini adalah 1, ini 2. Nampak tak apa yang saya cakap tadi? Okay. ABC di wave 2 dan wave 4. Ni 5. So C tu sebenarnya berada di dalam wave 4. C berada di Kesemua apa okay. tu? Kesemua ABC ni dia berada di dalam wave 4. So ini even C ni berada di dalam wave 2. Ni sebagai contoh. Sebagai contoh di mana selalu di time frame besar. Okay, sebab ini pun dah, kalau kita tengok 4 hours ni kan, ini makan masa berbulan ni. Betul tak Pak Su? Ini daripada 19 Mac. So 3 bulan punya kiraan. So ABC ni, ini kita boleh consider kan sebagai wave 2, ini wave 4 dan ini ending diagonal. Kemungkinan dia akan buat wave 5, final wave 5. So kalau nak kira di atas ini a bit complicated lagi. So untuk newbies, that's why saya cakap kita tumpukan kepada bentuk ABC ni dahulu. ABC macam tu maksud saya. Okey, Fitri Hakim bertanya, time frame berapa yang sesuai untuk practice elite wave? Dia time frame tak kisah, time frame yang besar. Maksud dia 4 H4 daily ke 4 hours ke daily ke atas ataupun weekly. Okey, contoh saya tunjuk. Ini di daily punya time frame. Baik. Okey. Daily punya time frame. So bila saya zoom out lagi, ini adalah di weekly punya time frame. Semua ni dia bersambung. That's why bila bersambung, kita punya prediction tu, macam contoh saya expect UJ nak junam lagi, Jepun nak kuat lagi, bukan dalam masa yang terdekat.
Dari dulu saya predict nak turun kan. And then kalau kita tengok pun contoh macam GJ tu, memang dia turun dari atas ni kan. Tapi kalau ikut counting yang besar ni, dia masih ada jarak nak turun lagi. Daripada atas ni kalau ingat ni, ini bulan Mac dulu, ini memang zone untuk sell ni, yang satu ni. Dia kena sikit je ni sebelum dia junam sub macam tu kan. So that's why dia sebenarnya elite wave ni dia amat membantu kepada trader yang follow money management. Maksudnya at the end dia boleh making money kalau dia jaga dia punya Kalau kita sebut tentang full margin, berapa pip sahaja yang faham tak, yang boleh tahan sebelum dia follow kita punya position. Ni kena masterkan betul-betul. Maknanya kita boleh tahu supaya sebab saya sendiri pun agak, bila depan cikgu okey lah, benda boleh masuk. Bila cikgu tak ada kan, buka demo ke, cakap ni macam mana jadi dia ni. Okey, ni soalan daripada Khairuddin Hamid. Satu soalan cikgu, boleh ke kita tentukan floating 1, 2, 3, 4, 5 ABC berdasarkan struktur HH, HL, LH, LL? Boleh. Boleh. Boleh kena faham konsep 1, 2, 3, 4, 5 ABC saja. Okey, 1, 2, 3 konsep. Tengok apa yang basic cakap 1, 2, 3, 4, 5 ABC tu. So masuklah kat situ apa, HH, SL, lower high, lower low, masukkan kat situ. Baik. Maknanya boleh dia berdasarkan struktur. Tapi bila kita nak counting elite wave ni, kita kena tahu apa yang membatalkan wave tersebut, apa behavior setiap wave macam tu. Baik. Jadi kena tahu juga tu. So kalau saya baik faham basic elite wave dan dia punya rules sahaja. Itu penting sebab bila kita dah faham tu, baru kita boleh melukis lah. Baik. Kalau itu pun tak faham nak lukis macam mana, betul juga Okey, salam cikgu. DJ Pak Zul, soalan newbie. Dalam corrective wave, boleh ke C tak jadi low daripada A? Boleh ke? Ada kemungkinan boleh jadi? Tak boleh ke C tak jadi low. So maksudnya macam ni lah. A, sekejap, maksudnya ini A, ini B, ini B, ini C. Macam ni maksudnya tak boleh low. Ini boleh ni, ini namanya running flat. Ini memang kena baca lagi apa orang cakap, jenis-jenis pattern ni banyak. Ada setengah buku ni dia tunjuk sikit je pattern dia. Ada setengah buku ni lagi ada expanded flat, running flat, banyak lagi. So jangan terhad pembacaan kita kepada sesuatu buku je sahaja. Baik, thank you. Sebab ada buku lain lagi advance sampai kan kita baca pun kita tak faham sebab dia terlampau detail and then terlampau bahasa dia pun mostly yang cerita tentang elite wave ni in English. Tak, setakat ni technical elite wave yang paling banyak bahasa yang perlu difahami. Betul kan? Okey, Waki, macam mana nak tahu wave tu ABC bukan permulaan kepada 1, 2, 3? Macam mana dia nak tahu wave ABC tu bukan permulaan? Sebab tu kita cakap newbies, kita belajar daripada kesilapan. Betul. Okay, so macam tadi saya tunjuk di EN tu, EN, okay, EN tu first kali kita kena tahu major trend dia ke mana. So bila major trend dia ke mana, so bila dia buat 3 wave up, kita dah boleh assume itu adalah correction wave. Sebab major dia, trend dia dari sini pun dah turun kan. So dari sini pun dia dah turun. So apa yang saya labelkan tu, kalau you tak tahu major trend dia, so no use juga. So sebab saya sebut tadi major trend dia kalau turun, ABC dia menaik. So ABC dia mesti ada 3 wave ke atas. Mesti ada ABC ke atas So ABC ke atas. So bukan permulaan kepada 1, 2, 3 dia cakap. Okay, so 1, 2, 3 kalau you try buy, of course you akan kena stop loss. Dan dalam elite wave pun wajib ada stop loss.
dan mesti akan kena stop loss. Okay. Sebab kita predict sesuatu perkara yang belum berlaku. So hasilnya sama ada kena TP ataupun kena stop loss. Itu je so lah. Betul. bila you dah kena stop loss, okay, you akan tahu sebab apa you kena stop loss. Paling utama, you melawan major trend dia. Dia tengah turun, so you nak assume dia nak naik. Selagi cycle tu tak siap, bahaya untuk assume dia nak naik. Contoh, sebelum ni saya sebut GA, GN nak naik 1000 pip, 1000 pip, betul. Tapi tunggu cycle dia nak naik. Contoh macam GN, sekejap kita buka GN, GA ni. Okay, so ini saya jangkakan dia nak naik, tapi tak naik lagi. Ini pun saya target dia kat sini. Kat sini baru saya berani untuk masuk buy. Selagi dia tak sampai, dia tak complete cycle ni, dia tingtang-tuntung, kenaikan dia memang terhad. Sebab kalau you tengok sini kan, turun, tak naik. So that's why dalam elite wave, you nak lawan major trend memang cukup bahaya. Ini dalam masa 2 bulan saja. Kalau tengok April kan, 1 April lah kita consider kat sini. Okay, sampai sekarang 3 bulan lah. Betul Pak Su? Betul. 3 bulan. 3 bulan tak naik. Ini 3 bulan. Okay, nak tengok berapa bulan tak naik ni, tak turun-turun. Berapa tahun tak turun-turun. Okay, kita tengok ni EU. Okay, ini EU weekly. Nampak tu? Naik terus, tak turun-turun. Kan? Daripada 2000 sampai 8 tahun. Duk naik. Turun tak lagi? Turun tak. So that's why kita follow trend dengan elite wave lah. Okay, kita bercakap tentang konsep elite wave sekarang, kita follow trend. Okay, so kita kena first kali kena pasti major trend dia ke mana, and then barulah kita confident untuk hold position. Kalau major trend dia ke atas, macam sekarang ni EU ni ke atas, so kita nak hold pun berani tak nak hold lama-lama? Seram. Sebab tengoklah, memang tapi tengoklah kenaikan dia pun banyak ni. Kalau dari sini 1.1649 ni naik sampai 1.60 lebih kurang sini. Okay. So berapa ribu pip tu? 4,000 pip lebih. Kan? Memanglah ada, ini weekly. So ada allocation, dia boleh swing sampai mungkin kat sini ke. Ada yang jenis swing 2 bulan, 1 bulan, kan? Tapi kita kena faham setiap contohlah, kalau macam saya kan, saya masuk entry, contoh ni sekadar contoh, masuk lot besar, okey, 100 pip, 200 pip saya out dulu, okey, and then diturun balik, saya cari re-entry buy, saya tak sell sebab saya tahu saya nak follow trend. Sebab tu ada setengah allocation dia lock pula, maksudnya dia buy. Sekarang ni kita bercakap tentang EU, dia buy sampai satu tahap, atas tu dia sell. Yang buy dia tak close, yang sell dia baru masuk. So bila turun tu, okay, dia close yang sell position, dia tambah layer buy lagi, and then dia biar. So kat situ sell dia makan, buy tu dia biar, and then dia boleh tambah lagi re-entry position. Sampai satu level lagi dia buat lagi, sell lagi, tapi buy tu dia biar. Ataupun ada, dia semuanya bergantung kepada bagaimana cara seseorang elitician tu melihat market. Kalau dia tahu macam contoh dia nak turun banyak macam ni, tapi dia sayang nak close buy kan, so dia masuk sell dulu, supaya nanti bila turun dia punya buy, dia keuntungan tu dia dah lock sebenarnya. Baik. Kan, masuk jumlah yang sama, so keuntungan dia dah lock. So bila dia dah lock, sebenarnya nanti dia macam bagi peluang untuk dia membuat keuntungan berganda. Sebab nanti sampai satu tahap dia boleh predict wave 4 ni dah habis, dah nampak dia boleh exit sell, kan,
dia tak payah masuk position pun tak apa. Okay. Sebab nanti bila dah berada di wave 4, dia dah close sell position, yang buy tu dia akan melepasi puncak sell yang dia buat tadi. So kat situ nampak tak dia untung, sell pun dia makan, buy tu dia tak close, dia biar sampai melepasi entry sell yang dia masuk tadi. So kat situ kita automatik tahu keuntungan dia 2 kali ganda tu. 2 kali ganda. Sebab sell tu dia Betul dah lah, close, sell dah close. yang buy tu dia naik balik, naik lagi melebihi entry sell. Wow. Okey, ini untuk sikit lagi sebelum kita pergi ke counter-counter pilihan anda. Baik, Tera Sandy. Salam cikgu. Mula counting time frame berapa? Ini soalan ni pun selalu sangat, kerap sangat. Counting yang seeloknya yang macam saya tunjuk ni sekarang ni weekly. So kat weekly ni kita boleh nampak jelas dia punya time frame perjalanan sesuatu pair. Okey. Cantik. Okey, diharapkan Tera Sandy jelas weekly lah secantik-cantiknya. Baik, Binus University belajar Indonesia ke? Tapi tak apa. Yang lain saya rasa pair. Soalan lagi bagi pair ke pilihan pair? Index boleh index. USD index tu kan. Saya ada contain tapi kita tumpu pada currency pair lah, lagi mudah. Kita ambil peratur tadi daripada Indonesia, GJ. GJ. Awal-awal di atas tadi. Okey, GJ. Okey, so ini counting ni tak berubah. Dari dulu saya buat sampai sekarang tak berubah. Okey? Tak berubah. Sebab ini ni weekly satu candle tu 7 hari. Okay, betul tak? Betul. So kalau di monthly pun satu candle tu 1 bulan. Okey, satu candle tu 1 bulan. So untuk pay GJ ni memang saya jangkakan masih ada final wave down untuk melengkapkan kiraan daripada, kalau tengok sini dari atas ni semua, ini adalah wave Y ni, bawah ni sekali wave Y. So tengok itu wave Y. Okey, so jangkaan dia turun tu buat masa ni saya boleh jangkakan dia akan turun, tapi untuk ketepatan kita kena tunggu next wave. Next wave ni adalah berbentuk saya jangkakan kalau ini A, B, C, so ini adalah bentuk 5 wave down ke bawah. C kan dia ada 5 wave. Faham? Nampak tak Pak Su? C kan dia ada 5 wave. Betul. Okey. So untuk sekarang ni, okey, C lagi kat sini. Tadi saya cakap C turun, ini C lagi, betul tak? Lagi. So saya nak cuba fahamkan ni siapa ni siapa. Okey. Ini C, ABC. ABC di dalam wave 2. Dalam wave 2. Yang ABC satu lagi ni? Yang C tadi C besar. C besar dalam tu ada 5 wave. So bila 5 wave, yang turun ni adalah wave 1, ini wave 2. So C ni di dalam wave correction wave 2. Okey, wave 2. So yang C saya cakap tu keseluruhan dia. Kan saya cakap mula tadi ada 5 wave. Okey. Kan C ada 5 wave. So bila C ada 5 wave, ini bila kita zoom in kan lagi, ini adalah wave 1, ini wave 2. Ini jangkaan untuk time frame yang besar lah. Sebenarnya kiraan C ni, ini berada di weekly punya count. Okey, tapi saya zoomkan dekat daily. So ini adalah C di wave 2. Dia berbentuk ABC ke atas. Okey. So bila kita zoom lagi, kotak merah tu, itu sebenarnya tempat terbaik untuk kita cari entry sell. Okey. Entry sell untuk entry sell. Ini first dia dah kena ni, dia turun. So ini sikit lagi nak kena, tak sempat kena, dia turun balik sikit. So kenapa? Okey, antara macam mana kita nak keluarkan kotak merah ni? Ini simple, cukup simple. Ini kita kalau macam ni kita assume ini wave 1 lah. So bila nak masuk wave 2 ni, okey, kita just tarik Fibonacci
retracement. So bila Fibonacci retracement, kita boleh anggarkan di mana wave C dia akan stop. Selalunya wave, bila sebut wave 2 ni sebenarnya dia boleh pergi sampai sini lepas tu. Selagi dia tak invalid kan ni 139 ni 13974 dia boleh pergi sampai 13962. Dia boleh pergi sampai situ. Dia pada sini dia boleh pergi sampai sini. Kan? Itu maksud wave 2. Di mana wave 2 ni dia tak boleh melepasi, dia hanya boleh sampai 99.9% daripada wave 1. Itu maksimum dia boleh pergi. Once dia dah break wave 1 tu, bermaksud kiraan saya 1 ni adalah salah. So bila adalah salah, kita kena recounting balik, kita kena adjust balik kita punya kiraan. Okay, that's why kotak merah Fibonacci ni bila kita gabungkan dengan kiraan wave, sebab wave 2 ni okay, selalunya dia akan pergi kat sini lah 10 tu dia akan pergi ke level Fibonacci ini sebelum dia sambung trend. That's why saya sebut elliott wave ni kalau kita gunakan dengan yang betul, okay, memang at the end nanti hasilnya kita akan nampak. Sebab kita cakap tentang 4 hour, ini 4 hours 4 hour punya time frame, tapi ini kiraan daripada weekly punya yang saya telah zoom in kan. So bila kita bercakap tentang wave, bila dia turun tu mesti dia akan ada correction. So macam sekarang ni, ini correction yang tengah berlaku sekarang. Okay, ini correction ABC ni. So cycle C ni kita tak pasti lagi dah siap atau tidak. Sebab tu kita selalu, macam saya akan buat zone di mana kita jangkakan di situlah akan ada reversal berlaku untuk sambung trend, major trend di weekly ataupun daily punya time frame. Okey, sangat menarik. Saya harapkan peratur tadi daripada negara serumpun kita jelas. Baik, kemudian saya cuba dapatkan soalan yang lain dan juga pair yang lain. Sekejap ya. Pair favorite of course lah gold. Gold. Kita pergi gold Amboi. Pergi gold dulu, bukan gold last ke? Gold lah, nanti sekarang saya ulas lama sangat dah gold tak sempat kan. Baik. Sebab ramai yang menunggu gold ni pun, dan gold ni pun memang antara pair yang saya suka, favorite jugalah. Okay, so kalau dari minggu lepas tu memang saya sebut gold ni dia masih berada. Okay, kalau tengok ni pun 1, 2, 3, 4. Okay, so maksud 4 ni 1, 2, saya tak berani nak sell lagi. Okay, first dulu kalau ingat minggu lepas atau minggu satu lepas saya cakap 17, antara 17.82 dan 84. Sebab apa? Ini first saya tengok daripada historical punya ni B. Okay, kat sini kita zoom sini, kita boleh nampak sini. Ini zone-zone apa orang cakap, yang ada tindak balas resistance lah. Okay, sini nampak ni 17.88, 17.87, nampak kan? Lepas tu kan. So saya cakap kat situ, itu antara tempat-tempat yang mungkin ada first rintangan untuk dia break ke atas. Dan minggu lepas dan sebelum ni pun tengok memang rintangan tu cukup kuat dah. Tengok dia pergi sampai 17.88, 89 sini. Satu candle daily ni kan. Selepas dia dah kena tu, memang berikutnya kalau tengok dia turun sampai 17.57. So 300 pip kan. Betul. Penurunan dia 300 pip. So jangan pelik lah dengan gold, memang dia selalu biasa 300 pip, 600 pip tu. Lepas tu dia sambung balik semula. Lepas dia turun tu, selamba dia naik balik kan. Ini daily kan. Okay, daily ni bermaksud ini 2 Julai kan. So ini 6 Julai. Lepas dia turun tu, dia push lagi ke atas. Okay, that's why saya, kalau kita macam saya sebut sebelum ni, kita allocation dia akan follow trend. Sebelum ni saya dah tanda 1, 2, 3, 4.
So selagi dia turun, kita buy. Sebab 5 ni tak nampak lagi. 5 tak nampak lagi Pak Su. Tak Sikit lagi ni. 5 ni mungkin sikit lagi ni. Tengok. Kan? Ini pun saya pernah sebut dulu ni, wave 4 tend to rebound dekat wave 4 sebelum ni, kalau Pak Su perasan. Okay. Dia kena je wave 4 ni. Ini sama level 54 dia naik. So bertambahlah confident education. Ini apa yang cikgu cakap tu betul berlaku. Ini ada dalam buku ni Pak Su. Ada dalam buku buku ni telah ditulis. Aduh ya. 1934 80 tahun lepas lah lebih kurang, kan. Ada dalam buku ni berlaku di gold pada ketika ini, kan. Dia cakap macam tu. Dia bukan sengaja cakap, tapi dia dah bagi tahu berdasarkan pemerhatian sebelum-sebelum ni. Mungkin dia punya level dengan kita sebenarnya amat jauh, sebab dia yang mengasaskan benda ni. Kita hanya mengikut saja. That's why saya rasa macam kita mengikut pun sepatutnya dia dah bagi guideline tu. Dalam elite wave ni, dia sebenarnya yang membolehkan kita memahirkan kiraan elite wave adalah diri sendiri, di mana kita perlu confidentkan diri dan menjadikan dia sebagai satu minat. So bila tak minat, you counting macam mana sekalipun, habis. Tak jumpa punca. Kita tak akan nampak. Tak nampak langsung. So that's why saya sebenarnya saya amat berterima kasih kepada Elliot lah. Sebab dia buat benda ni. Kalau dia tak buat benda ni, kita tak akan nampak. Dia adalah pencipta. Macam contoh, siapa yang cipta lampu? Cahaya lah. Ni lampu semua ni kan. Thomas Edison kan. Okay. So kalau tak ada dia, agak-agak lampu ni boleh macam sekarang tak? Kita hanya menggunakan sahaja. Sekarang ni dalam konsep elite wave ni, kita boleh menggunakan ilmu dia. Kita follow apa dia cakap. Senang, kan? Kita tak perlu fikir betapa susahnya waktu tu dia nak generate kan 1, 2, 3, 4, 5 ABC tu. Tak perlu. Cuba kita bayangkan kalau kita berada di tempat dia, macam mana dia buat. Sekarang ni kita just follow je. Follow apa yang orang dah tunjuk. Sebab tu selalu orang cakap, orang tu berjaya, kan? Kita follow macam mana dia berjaya, kan? Yang kau nak pergi buat cara sendiri semua tak tentu lagi berjaya. Betul tak Pak Su? Dah terbukti kan. Dia dah terbukti berjaya dengan plan A. So you ikutlah plan A. Buat plan A dulu. Okay, bila dah nampak bunga-bunga nak berjaya tu, barulah you nak masukkan you punya skill ke, you nak buat plan B, plan C, plan D tu terpulang. At least plan A tu you dah tahu apa plan A tersebut. Baik. Jadi jelas goal. Kemudian ada lebih kurang dalam nampak sekejap dah tinggal 10 minit je. Okay. So tentang goal tak habis lagi. Tak habis lagi. Baik. Kita sambung okay. Tengok. So tentang goal ni, macam saya sebut, nak tahu ending dia kena ada 5 wave. 5 wave up. Okay. So 5 wave menaik lah. So buat masa ni kita ringkaskan. Ini baru ada 1, 2, ini mungkin 3 ni, 4 ni, 5. So that's why saya jangkakan mungkin dia boleh top dia di dalam 18 something lah, berdasarkan kiraan sekarang ni. Kalau saya masuk Fibo, saya boleh predict mana yang saya boleh buat zone macam tadi, zone merah tadi, zone biru tadi tu kan. Saya boleh predict kalau saya masukkan Fibo. Okay, ataupun kiraan jarak. Okay, so kena faham tu kiraan jarak. Apa pula kiraan jarak ni Pak Su? Itulah, kiraan jarak ni dia berbalik kepada apa tu, panjang sesuatu wave. So berbalik kepada basic juga. Basic di mana wave 3 ni dia boleh jadi yang terpanjang dan dia tak boleh jadi yang terpendek. Okay, dia tak boleh jadi yang terpendek. So kalau kita kira wave 1, wave 2, wave 5, wave 3, wave 5 ni, wave 3 ni tak boleh jadi paling pendek antara 3 wave yang saya sebut tadi. Okay, so kalau ini contoh 700 speed,
Sini 500 pip. Sini tak boleh lebih 500 pip. Kalau lebih, kiraan kita salah. Okey, kita contoh sebagai kiraan ni, sebab sesetengah orang dia akan lupa. Sebab apa dia lupa? Sebab elliott wave ni dia, bila kita ingat tu, kita kena masukkan. Semua kita kena ingat. Okey. So okey, contoh ni macam ni lah. Ini berapa? 780 pip. Ini adalah 740. So ini adalah, ini baru 400. So dia boleh pergi 7,000 pip. Situ mungkin jarak kat situ, ending dia mungkin kat kawasan situ. Okay, so kena mahir kan benda ni juga. So bila dah terlampau mahir, itu lah nanti masuk je market ikut arah. Ni contoh kan. Masuk deposit $100 pun $3,000. Macam tu, itu contoh. Okay, so nak sampai macam tu, benda-benda intipati yang saya sebut ni kena aware semua sekali. Sebab sebelum ni pun saya sebut elliott wave ni dia banyak chapter 1, chapter 2, chapter 3. So ada yang susah, ada yang mudah, ada yang susah, ada yang mudah. So semua benda ni nanti at the end kita kena gabungkan. Kita kena tahu ketika kita membuat analisis. Sebab bila membuat analisis tu, bila kita tengok kan, dia macam-macam possibility keluar. Okey. Banyak jangkaan lah. So chapter mana yang nak pakai tu, sebab tu kena belajar satu persatu kan. Baik. So kita tengok analisa pair lain, pair apa pula. Kita tengok contoh GU. Baik. Okay, ini GU. So ini di 4 hours. Tapi sebenarnya kalau saya zoom in ni, ini kiraan ni. Ya, okay. Ini wave 4. Kenapa? Okay. So jangkaan ini ya, zoom lagi. Okay. Ini di weekly punya time frame ni. 1, 2, 3, 4 ini turun ni 5. So kalau 5 sini pun ada. Saya zoom in lah, senang. Zoom in ni, okay. Ini saya jangkakan yang turun ni, ini adalah wave 1. Sebab ni 1. So yang naik ni adalah wave 2. Okay. So di mana wave 1 ni, 1, 2, 3, 4, 5 ini bentuk leading diagonal. Leading diagonal ni pun ini level newbies kena faham, senang mudah je. Leading diagonal ni dia bersilang. Maksudnya wave 4 tu dia boleh masuk dalam teori wave 1. Dia boleh sentuh melepasi permulaan penghujung wave 1 ni kan, wave 1, 2, 3, 4, 5 dia boleh masuk. Itu maksud leading diagonal ataupun ending diagonal. Okay, so bila ini wave 1, ini saya jangkakan wave 2. Okay, wave 2. So sekarang ni di GU saya jangkakan dia ini adalah A, B, C. So sekarang ni untuk short term dia akan turun dulu sebelum dia sambung naik untuk melengkapkan kiraan daripada 11 Jun ni. Okay, kalau dia sambung, dia masuk ke sini, baru kita confident untuk hold sell lama sikit. Kalau sini turun juga, yang ni tak berapa confident untuk hold lama. Sebab possibility dia nak naik tu masih ada. Cuma kat sini kita boleh apply BE punya sistem lah. Break even lah. Kita letak berapa yang kita protect kita punya position kan. So kita letak BE kat situ, kita boleh apply. Sebab kat sini kita boleh nampak ini adalah kenaikan ni. Okay, menaik. Lepas tu ini kita jangkakan turun. Satu lagi wave 2 turun. Ini kotak ni, okay, saya tak prefer sebenarnya buy. Sebab saya selalu cakap saya suka follow trend ya. Tapi kalau nak masuk dekat kotak merah tu, kena tahu stop loss dia kat mana. Of course bila kita cakap tentang position, it's about possibility, kemungkinan besar. So kemungkinan melantun ke apa ke, first kali base kepada
support resistance kat sini kan. Lepas tu kita boleh tengok dalam ni pun, kat sini pun ada bounce 1.2360, sini 1.2334. So bila kita gabung kan, sini ending, kita boleh jangkakan sini ending wave C sekiranya dia turun nanti. So tak boleh hold lama lah. Hold lama kalau dia naik kat C, dekat Y kat atas tu, ataupun C lah, kita boleh consider sebagai C, ABC wave 2 dekat sini. Okay, so dekat sini ni pun kita boleh kira berdasarkan kenaikan yang akan berlaku nanti. Okay. Okay, so ini untuk GU dah. Okay. Untuk gold dah. Pilihan cikgu. So gold tu nampak menarik kan. Betul. Kat atas nak sell. Tapi itulah kalau tanya saya tak berapa nak apa orang cakap, gemar untuk sell lah. Sebab saya takut dia akan break sikit lagi ke atas. Kan? Sebab kalau kita tengok pun last week dia naik 17.88, dia jurnal banyak. Sekarang ni naik balik 17.84 sekarang kan. So kita takut dia break 17.88 tu, dia naik tu kita tak tahu sampai mana. That's why itu konsep trend. Okay. Kita boleh predict dia turun base kepada support resistance sebelumnya. Betul tak? Selalu kalau teknik support resistance ataupun supply and demand, kita predict base kepada support yang telah berlaku sebelumnya. Kan? 1 kali menjadi, 2 kali menjadi, 3 kali menjadi. Kita tak tahu yang keempat akan remain strong atau tidak, ataupun ada ketika 1 kali terus break. Kan? Ada yang berlaku. Sebab apa dia terus break? Sebab dalam elliott wave itu adalah wave 3. Wave 3 semua dia tapau, semua dia langgar macam kereta api. Kau tahan guna lembu pun terpanting lembu. Kan? So kena faham wave 3 ni macam mana kita nak kena elakkan. Okay, sangat menarik. Untuk hari ni saya rasa gold dah clear. Cikgu pun dah bagi tip dan nasihat. GU dah, JPY dah. Jadi kita pun tak banyak masa. So ada penambahan sikit juga. Saya ini untuk EG, ini view sajalah. EG pun dari dulu masih kita bias up. EG EG. So dari dulu pun masa saya dengan boy di rumah pun ketika PKP pun memang bias up. So sekarang ni dia turun tu normal. Dia turun tu adalah correction. Kan? Dia turun correction. So untuk EG masih bias up ke atas. So kita tengok lagi untuk UCAT. Okay, UCAT ni ada dua analisis. Okay, kalau bila keluar dua analisis tu, dia akan membuatkan saya ragu-ragu untuk, contohnya kalau saya nak hold lama, saya akan kiranya saya tak berani untuk hold lama lah kalau keluar dua analisis. Okay. Sebagai contoh, okay, kita boleh assume yang naik ni dalam 1, 2, 3, 4, 5 tu berwarna biru tu. Okey, itu 1, kita 2, predict menaik. So bila kita sebut predict menaik itu adalah permulaan kepada wave 1 up untuk keseluruhan kiraan di major trend. Ini major trend dari sini 1, 2, 3, ni 4 ni naik lagi lah ni. Okey, so itu yang pertama. Okay, yang kedua ini mungkin ABC. Okay, ABC last kiraan 1 A, B, C, and then dia last sekali 5 wave ni kat sini. Dia ada 2 persimpangan, 2 pilihan. So kalau saya, dia simple je. Kalau kita masih bias buy, okay, janji ada stop loss, cukup lah Pak Su. Kan? Sebab kalau kita nak tunggu sini 200 pip lagi. Kan? Yang penting ada stop loss. Jangan stop loss kat sini dah lah. So kita kena tahu kita punya style ni swing berapa ratus pip, ataupun kita hanya intraday punya trader. So kalau intraday, janganlah stop loss terlampau jauh. Carilah base kepada support resistance ke dekat sini ke kat sini ke kan. Okay, itu untuk
USD Kanada. So untuk EG tadi dah. Untuk UJ ini minggu lepas 30 30 Jun kan, dekat Betul. sini ini sejangka kan masuk kotak ni dia turun. So far memang dia kena kotak ni dia turun. So ini sebenarnya kalau kita zoom in kan, kita boleh nampak ni untuk UJ. Kalau time frame besar di weekly memang saya target jam 6 lagi ni. Tapi inilah weekly, mungkin 2002, 2003 sebab benda ni kiraan daripada 2015. So jangan pelik. Elliott Wave memang macam ni. Dia counting dia melibatkan monthly dan juga yearly. Okay. So untuk time frame, untuk yang selalu trader boleh pakai, kita boleh ambil 4 hours ataupun daily lah. Maksimum mungkin weekly, sebab satu candle monthly tu lama kan. So untuk 4 hours, ini jangkaan bagi UJ ni. Sebelum maksudnya dekat sini dia turun naik itu normal. Macam ni nampak, turun naik, dia turun dulu then baru dia naik. So kalau macam ni, ini bentuk saya jangkakan nanti dia akan turun untuk UJ lah. So kita pergi, ada berapa minit lagi? Habis dah? Habis. Laju je Pak Su cakap habis. Taklah, habis kena beritahu habis. Okey. Sebabnya kalau nak tahu lebih lanjut, dia kena tengok minggu depan. Okey, bagi yang terlepas untuk malam ni, boleh cari dekat channel YouTube kami, CTC-FM. Kemudian kita dah siapkan playlist khas untuk anda. Anda boleh pilih nak tengok segmen mana, episod yang keberapa. Semua kita tinggalkan di YouTube channel. Jangan lupa subscribe untuk dan share lah kalau boleh, beritahu kat rakan-rakan yang lain supaya kita dapat perkongsian ilmu ni bersama-sama. Baik, terima kasih diucapkan kepada cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jom di 24 kat luar. Dengan esok kita akan bersama dengan cikgu Hasan Hashim BBMA. Dengan itu saya tinggalkan anda. Assalamualaikum, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat.